Assalamualaikum semua, saya Syaizad daripada channel Jack Serious Talk. Jadi pada video kali ini, untuk episod yang kedua, saya akan ceritakan kepada anda isu yang sangat hangat. Sebenarnya bukan isu yang baru. Isu ni adalah isu yang sudah hangat dan mungkin dah sejuk ataupun tersuam. Tapi sebenarnya isu ni masih tidak selesai dan masih ada. Jadi aku akan ceritakan kepada korang daripada A to Z apa yang korang kena faham tentang isu kontrak dan kenapakah doktor-doktor kontrak bercadang untuk mengadakan hartal. Jadi pada video kali ini saya akan rungkaikan dan memberi penjelasan kepada anda secara sebaiknya supaya anda faham apakah isu sebenar yang berlaku dalam kalangan doktor kontrak. Jadi jangan lupa stay tune guys dan pastikan anda like, share dan Jadi untuk memahami sistem kontrak dan isu yang berlaku untuk sistem kontrak ini, anda perlu tahu sistem kontrak ini adalah sistem yang sudah diperkenalkan sejak 5 tahun yang lepas. Iaitu pada tahun 2016, Oktober 2016, pihak kerajaan telah bersetuju untuk memperkenalkan sistem kontrak bagi pegawai perubatan, pegawai pergigian dan juga pegawai farmasi. Pada sistem kontrak pegawai perubatan, sistem kontrak ini mengambil masa tempoh 5 tahun. 3 tahun untuk menghabiskan latihan siswazah ataupun housemanship lebih dikenali, dan 2 tahun untuk menghabiskan khidmat wajib sebagai MO ataupun medical officer. Jadi kenapa sistem kontrak ini diperkenalkan? Kenapa tidak bagi tetap kepada pegawai-pegawai perubatan, pegawai farmasi, pergigian seperti sebelum ini? Kenapa tak memberi mereka jawatan yang tetap? Sedangkan jawatan-jawatan dalam kerajaan ini adalah jawatan yang esensial. Terutama bila kita tengok musim pandemik ini, mereka adalah orang yang pertama menjadi frontliners kepada sistem kesihatan kita untuk mengatasi pandemik ini. Jadi, mengapakah sistem kontrak ini pada asalnya diperkenalkan? Untuk memahami kenapa sistem kontrak ini diperkenalkan pada tahun 2016 ataupun masih sebelumnya, kerajaan telah mengenal pasti bahawa kita terdapat lambakan graduan perubatan yang akan memasuki sistem perubatan Malaysia, akan berdaftar di Malaysia sebagai doktor latihan siswazah. Jadi, anda perlu faham bahawa konsep lebihan dan lambakan graduan dan lebihan doktor di Malaysia adalah berbeza. Kerana pada ketika itu kita masih mengalami kekurangan doktor. Dan walaupun pada tahun lepas ada yang katakan kita sudah melebihi statistik berpandukan kepada WHO, iaitu satu doktor bersama dengan 400 orang di Malaysia. Tapi sebenarnya pada hakikatnya jika anda lihat situasi yang berlaku di hospital-hospital kerajaan dan klinik kesihatan, kita sebenarnya masih kekurangan doktor di Malaysia. Anda lihat saja situasi di kawasan-kawasan yang terpencil. Ini pada asalnya, pada ideanya adalah untuk memberi peluang kepada pegawai-pegawai perubatan yang tidak lagi mahu berkhidmat kepada kerajaan untuk keluar ke swasta tanpa ada ikatan dengan kerajaan. Yang kedua, sistem ini diperkenalkan juga adalah untuk membayar kompetitif yang lebih kepada pegawai-pegawai perubatan siswazah. Mungkin ada ramai yang tidak sedar, tapi ada beberapa pegawai perubatan yang mungkin mengalami masalah ataupun tidak dapat memberi mutu yang terbaik dalam perkhidmatannya. Jadi, namun kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya memecat mereka kerana mereka ada dalam penjawatan yang tetap. Jadi, sistem kontrak ini dilaksanakan supaya mana-mana pegawai perubatan yang tidak kompetitif, yang tidak mampu mencapai standard, akan ditamatkan perkhidmatan. Dan hanya pegawai perubatan yang terpilih saja akan diberikan penjawatan yang tetap. Sistem kontrak yang pada tahun 2016 dikatakan akan diperhalusi sistem pemarkahan penilaian, yang mana mereka akan pilih pegawai perubatan siswazah yang manakah yang sebenarnya layak untuk diberi penjawatan yang tetap.
Tapi apa yang berlaku dalam 24,000 pada tahun 2021, pegawai perubatan yang dilantik hanya 786 pegawai perubatan kontrak yang diberi penjawatan yang tetap. Jadi di situ timbul tanda tanya, apakah sistem ataupun penilaian yang digunakan sebenarnya untuk memastikan pegawai perubatan ini diberi penjawatan yang tetap. Jadi kekurangan informasi yang berlaku di situ menyebabkan tercetusnya tanda tanya, bukan sekadar dalam kalangan pegawai perubatan, malahan atasan, dan juga dalam perbincangan di peringkat parlimen sekalipun sudah menyuarakan hal ini. Yang kedua, mereka tidak diberi keadilan ataupun kesamarataan untuk menyambung pelajaran ke peringkat masters dan menerima HLP ataupun hadiah latihan persekutuan. Jadi anda perlu faham bahawa untuk pegawai perubatan kontrak, mereka hanya diberi option ataupun pilihan untuk menyambung kepakaran hanya melalui sistem parallel pathway, di mana dalam sistem parallel pathway ini mereka perlu menanggung sendiri kos dan perbelanjaan dalam tempoh program itu. Jadi anggaran untuk menghabiskan setiap kursus itu 16 hingga ke 18,000 ringgit Malaysia, bergantung kepada nilai mata wang ketika itu. Yang ketiga, tiada kesamarataan privilege yang diberi kepada pegawai perubatan tetap dan juga kontrak. Penjawatan yang tetap dalam kerajaan diberi cuti unpaid leave, cuti hazard. Jadi banyak privilege ini tidak dapat diperolehi oleh pegawai perubatan kontrak. Jadi berlaku ketidakadilan. Padahal mereka diberi tanggungjawab dan kerja dan bebanan yang sama. Sepatutnya mereka diberi privilege yang sama. Sepatutnya. Saya faham mungkin isu sudah tersebar di media sosial dan mungkin ada pembacanya terdiri daripada golongan yang bukan daripada sistem kesihatan dan mungkin tidak arif ataupun tidak faham kenapakah doktor-doktor ini mogok dan cadang untuk mengadakan hartal. Mungkin ada yang sampai tanya kenapa tanda tangan juga dan bersetuju untuk kontrak pada awal perkhidmatan. Jadi saya ingin terangkan, dalam sistem kesihatan dia tak sama macam pekerjaan yang lain. Untuk graduan ijazah perubatan sama ada dalam ataupun luar negara yang ingin berkhidmat sebagai doktor di Malaysia perlu menjalani latihan sebanyak 2 tahun ataupun tempoh ini kita panggil sebagai housemanship ataupun HO ataupun pegawai perubatan siswazah. Wajib untuk mereka habiskan 2 tahun ini di hospital-hospital kerajaan ataupun hospital universiti. Jadi maksudnya mereka yang dah graduate tak ada pilihan untuk okey saya nak kerja dekat private lah, okey saya nak kerja kat hospital swasta ni lah. Tak boleh. Memang tak boleh. Memang kena habiskan latihan dulu dan dalam tempoh latihan 2 tahun ini mereka di bawah kendalian dan ajaran oleh pegawai perubatan senior, pakar-pakar dan juga pakar-pakar perunding supaya apabila mereka tamat tempoh 2 tahun mereka menjadi doktor-doktor perubatan yang selamat. Tu yang utamanya. Dan selepas habis tempoh housemanship, mereka perlu habiskan tempoh khidmat wajib selama 2 tahun lagi sebelum mereka meninggalkan perkhidmatan kerajaan. Ada juga yang kata doktor-doktor ni patut bersyukur lah, ramai orang yang tak ada kerja, menganggur pada musim ni. Betul, kita faham. Tapi saya ingin menjelaskan kepada anda, masalah ini bukanlah masalah yang kecil, bukan masalah kita nak gaji sama rata ataupun grade yang sama rata, tapi isu yang lagi besar yang mana boleh menjejaskan sistem kesihatan kita di negara Malaysia. Yang mana 24,000 pegawai perubatan kontrak akan ditamatkan perkhidmatan dan kita akan kehilangan tenaga kerja pakar pada masa hadapan. Dan ini akan memberi implikasi yang sangat besar kepada sistem kesihatan kita. Jadi ini bukan sekadar konsep bersyukur kita nak gaji sama rata, grade sama rata, tapi ia adalah isu yang lagi besar daripada itu. Dan seperti yang saya nyatakan sebelum ini, isu-isu ini adalah isu yang patutnya diadres pada awalnya. Tapi kemungkinan kita mengalami pertukaran kerajaan 2 kali dan kemudian kita dilanda musim pandemik COVID-19 dan mungkin disebabkan itu sistem kontrak ini masih tiada menemui jalan penyelesaiannya. Jadi saya berharap 5 tahun adalah tempoh yang sudah cukup lama dan mungkin kali inilah kita harus selesaikan dengan segera apakah nasib pegawai perubatan kontrak dan isu-isu yang mereka address sepatutnya diselesaikan dengan sebaiknya. Jadi saya berharap video ini tujuannya bukan kita nak menyalahkan mana-mana pihak, tapi kita ingin address dan kita nak create awareness
kepada golongan-golongan yang berwajib, yang mempunyai kuasa, supaya sistem ini diselesaikan. Itu saja daripada saya, daripada channel Jet Series Talk. Saya ingin tahu pendapat-pendapat anda dan komen-komen anda mengenai isu ini, dan sekiranya anda ada komen ataupun pendapat yang lain, sila ceritakan kepada saya di ruangan komen di bawah. Dan sekiranya anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan subscribe.